Salam sejahtera anak-anak 3 Munshi Abdullah. Hari ini Ahad 7 Jun 2020. Kita berada dalam bab 6 sudut dan tangent bagi bulatan. Hari ini kita akan belajar hubungan antara sudut pada pusat bulatan dengan sudut pada lilitan yang dijangkumi oleh suatu lingkup yang sama. Okey. Jadi objektif kita hari ini, kita nak menganalisis hubungan antara sudut pada pusat bulatan dengan sudut pada lilitan yang dicangkumi oleh suatu lingkup yang sama. Kriteria kejayaan yang kita nak capai hari ini adalah menghitung sudut pada pusat bulatan dan juga menghitung sudut pada lilitan bulatan. Jadi kita tengok dulu konsep. Kita tengok dulu konsep. Okey, yang pertamanya saiz sudut. Kita tengok saiz sudut pada pusat bulatan yang dicangkumi oleh lingkup yang sama. Syarat dia mesti lingkup yang sama. Contoh yang pertama, PR. PR ialah lingkup yang sama. Okey, ialah 2 kali ganda saiz sudut pada lilitan bulatan. Maksudnya, sudut yang dicangkumi oleh lingkup yang sama, ini ialah sudut pada pusat. Okey, ini adalah sudut pada lilitan. Okey, yang jatuh pada lilitan, sudut pada lilitan. Yang jatuh pada pusat, sudut pada pusat. Jadi pada lilitan ini ialah separuh daripada pusat. Okey, separuh daripada pusat. Kalau katakan pusatnya 20 darjah, ini akan jadi 10 darjah. Separuh daripada pusat. Okey. Seterusnya kita tengok darjah yang kedua, lingkupnya ialah PR yang ini. Okey. So yang ini lingkup yang sama, dia membentuk sudut pada pusat. Katakan kalau ini 40 darjah, lingkup yang sama dia membentuk satu sudut pada lilitan. Ini lilitan pada lilitan. Kalau ini 40 darjah, maka pada lilitan akan menjadi separuh, iaitu 20 darjah. Okey, itu maksudnya. Okey, kita tengok darjah yang ketiga. PR adalah lingkup yang sama. Okey, sudut pada pusat 2x. Okey, sudut pada lilitan menjadi X. Maksudnya, kalau sudut pada pusat 60 darjah, sudut pada lilitan akan jadi 30 darjah. Syaratnya, dia mesti dicangkumi oleh lingkup yang sama. Okay. Seterusnya, kita tengok P ke R. P ke R. Lingkup ni, lingkup meja sebab dia besar. Lingkup meja. Lingkup, kita namakan dia lingkup meja sebab kita melihat daripada sisi yang besar ini. Okey. Lingkup ini, kalau saya pergi kepada pusat, sudut yang dibentuk, yang dicangkumi oleh lingkup PR meja pada 2x, maka sudut pada lilitan daripada 2 poin ni, 2 P dan R ni, kalau saya bentuk sudut pada lilitan, dia akan terbentuk pada Q, iaitu X. Okey, kalau sudut di sini adalah katakan 200 darjah, sudut pada lilitan akan menjadi 100 darjah. Okey, maksudnya sudut pada lilitan adalah separuh daripada pusat dan pusat adalah ganda lilitan. Baiklah, sekarang kita gunakan GeoGebra untuk membuktikan sudut pada pusat adalah 2 kali ganda sudut pada lilitan. Ini adalah lilitan. Sebab dia jatuh atas lilitan. Okey, ini adalah pusat. Okey, maka sudut 80 ni adalah sudut pada pusat. Sudut pada D ni adalah sudut pada lilitan. Tengok, kalau pusatnya ialah 80 darjah, maka lilitannya, sudut pada lilitan akan jadi 40 darjah. Okey, 40 darjah. Sekarang, tak kira saya gerak ke mana pun,
Okey. Tak kira saya gerak ke mana pun D ni, dia masih 40 darjah. Syarat dia terbentuk daripada BC, lingkup yang sama. Okey. Lingkupnya ialah lingkup BC, lingkup B ke B ke C. Ini B ke C. Ini adalah lingkup yang sama. Pada lingkup yang sama, dia membentuk sudut pada pusat. Tengok ini ialah A ialah pusatnya. Okey, A ialah pusatnya. Sudut pada pusat kalau 80 darjah. Daripada lingkup yang sama, dia membentuk sudut pada lilitan. Sudut pada lilitan. Sudut pada lilitan akan menjadi 40 darjah, iaitu separuh daripada pusat. Tak kira dia bentuk di mana, asalkan dia terbentuk daripada dua punca yang sama, B dan C, daripada lingkup yang sama, maka dia akan jadi separuh daripada pusat, iaitu 40 darjah. Okey, kita lihat walaupun kita gerakkan di mana 40 darjah sekalipun, di mana D sekalipun pada lilitan, asalkan dia berasal daripada lingkup yang sama BC, dia masih akan membentuk 40 darjah. Cuba kita lihat, kalau saya gerakkan B ni, katakan saya gerak B ni menjadi 70 darjah. Okay, kita kena adjust 70 darjah, betul-betul 70 darjah. Susah nak adjust ni. Okey, tak dapat adjust 70 darjah. Kita tengok, katakan saya adjust 90.2. Okey, kalau sudut pada pusat 90.2 darjah, okey, separuh daripada 90.2 sudut pada lilitan yang terbentuk akan jadi 45.1 darjah. Okey, kalau saya gerak lagi, katakan saya gerak, cuba lihat sudut pada lilitan akan bergerak bersama. Okey, bergantung pada saiz pada pusat. Kalau yang ni 120.2 darjah, di sini akan bentuk 60.1 darjah. Jadi saya gerakkan sudutnya, lingkup dia masih sama, maka sudut yang terbentuk juga adalah sama, 60.1 darjah, iaitu separuh daripada pusat. Tengok Okey. Okey, separuh daripada pusat. Okey. Ini ialah pembuktian bahawa sudut pada lilitan ialah separuh daripada pusat, ataupun kita kata sudut pada pusat 2 kali sudut pada lilitan. Okey, 2 kali sudut pada lilitan. Okey. Jadi berdasarkan konsep yang kita pelajari hari ini, cuba kita tengok contoh. Okey, cuba kita tengok contoh. Okey, contoh yang pertama, tentukan nilai X dan Y bagi setiap yang berikut. Contohnya, soalan A. Okey, soalan A. Kita lihat soalan A, nilai ini, nilai X adalah berpunca daripada lingkup yang sama di sini. Tekan lingkup yang warna biru ni. Okey, sudut yang terbentuk pada pusat ialah 80 darjah. Okey, dengan lingkup yang sama, dia membentuk sudut pada lilitan. Maka X kita katakan bersamaan dengan 40 darjah, ataupun kita buat jalan kerja separuh daripada pusat, okey, akan bersamaan dengan 40 darjah, iaitu separuh daripada pusat. Okey. Macam mana kita nak cari Y? Soalan A ni, macam mana kita nak cari Y? Okey. Kena imbas semula apa yang telah kita pelajari sebelum ini. Okay. Y berasal daripada lingkup yang sama.
Okey, dengan X. Y adalah sudut pada lilitan, X juga adalah sudut pada lilitan. Maka Y akan sama dengan X, oleh itu Y sama dengan 40 darjah. Ingat yang kita dah pelajari, asalkan dia dicangkumi oleh lingkup yang sama, kalau dia jatuh pada lilitan, tak kira lah di mana sekalipun, nilainya tetap 40 darjah. Kalau ini 40 darjah, ini 40 darjah, ini juga 40 darjah. Sebab dia dicangkumi oleh lingkup yang sama pada lilitan bulatan. Baiklah, cuba kita lihat soalan 2 pula. Soalan B. Nilai X dan Y. Kita lihat lingkup yang mencangkuminya ialah lingkup yang ditandakan dengan warna biru. Okey. Jadi 35 darjah ini ialah sudut pada lilitan sebab dia jatuh atas lilitan. Okey. Daripada lingkup yang sama, dia membentuk sudut pada pusat. Okey. Kalau lilitan 35 darjah, maka pusat akan jadi 2 kali ganda pada lilitan. Iaitu Y akan bersamaan dengan 2 kali sudut pada lilitan bulatan 35, so dapat 70 darjah. Y akan bersamaan dengan 70 darjah. Okey, nilai X kita tak perlu gunakan formula pun. Kita tengok pun kita dah tahu. Nilai X dicangkumi oleh lingkup yang sama. Ini ialah sudut pada lilitan. Nilai X juga adalah sudut pada lilitan. Maka automatik X adalah 35 darjah. Okay. Sekarang kita lihat pula soalan C. Bagi soalan C, kita perlu menggunakan konsep pada satu bulatan lengkap. Jumlah sudut pada bulatan lengkap ialah 360 darjah. Jumlah sudut pada bulatan lengkap ialah 360 darjah. Jadi, kalau saya tahu di sini adalah 140 darjah, maka untuk mencari nilai X, saya gunakan 360 darjah tolak 140 darjah, maka saya dapat 220 darjah. Okey, seterusnya kita perlu mencari nilai Y. Okey, sekarang kita lihat lingkup yang mencangkuminya ialah lingkup meja. Lingkup yang besar, lingkup meja. Okey, lingkup meja kalau kita tengok, okey, lingkup meja, sudut pada pusat kita dah cari 220 darjah. Sebab tadi kita gunakan 360 darjah tolak 220 darjah. So kita dapat 220 darjah. Sekarang pada lingkup yang sama, dia membentuk sudut pada lilitan. Y ini adalah sudut pada lilitan yang terbentuk daripada lingkup biru tadi. Lingkup biru tadi mencangkumi sudut 220 darjah pada pusat. So kalau kita nak mencari Y, kita gunakan separuh daripada pusat, iaitu 1/2 darab 220. Okey, kita akan dapat nilai Y, nilai sudut pada lilitan 110 darjah. Sebab ini 220 darjah, pada lilitan separuh daripada 220 darjah, kita akan dapat 110 darjah. Baiklah, kita akan buat latihan bagi muka surat 139 hingga 140, uji minda 6.1C, soalan 1, 2, 3. Yang tidak mempunyai buku teks boleh juga rujuk slide yang cikgu akan share dalam WhatsApp, dalam Google Classroom. Okay.
Dalam slide ini ada soalan. Kalau yang tidak ada buku teks, soalan 1, 2 dan 3. Seperti biasa, cikgu akan berikan tips untuk menjawab. Cikgu akan bagi tips bagaimana nak menjawab soalan ini. Okey, bagi soalan 1, ni kita perlu mencari nilai X, Y dan Z. Tetapi kita perlu gunakan kesemua. Okey, kesemua yang telah kita pelajari bagi tajuk ini. Okey. Okey, so kita tengok dulu. Lengkuk 40 darjah. Lengkuk yang mencangkumi sudut 40 darjah ni ialah lengkuk yang ini. Pada lengkuk yang sama, dia juga mencangkumi daripada lengkuk ni, dia panjangkan kepada lilitan bulatan. Dia juga mencangkumi sudut X. Jadi secara otomatik kita kata nilai X sama dengan 40 darjah. Tidak ada jalan kerja. Kita tengok saja kita dah tahu X adalah 40 darjah sebab dia dicangkumi oleh lengkuk yang sama. Lengkuk yang sama mencangkumi 40 darjah, maka lengkuk yang sama juga dia membentuk pada X, maka secara automatik X akan jadi 40 darjah. Okey, kita tengok pula bagaimana kita nak mencari nilai Y. Okey, bagaimana kita nak mencari nilai Y. Pada lengkuk ini, pada lengkuk yang berwarna biru ini, dia membentuk sudut pada lilitan, lengkuk ini membentuk sudut pada lilitan 40 darjah. 40 darjah. Okey, pada lengkuk yang sama, dia membentuk sudut pada pusat. Lengkuk yang sama, dia membentuk sudut pada pusat dan telah ditandakan dengan nilai Y. Okey, so sudut pada pusat iaitu Y akan bersamaan dengan 2 kali sudut pada lilitan iaitu 2 kali 40 darjah. So sepatutnya dapat berapa darjah? Akan dapat 80 darjah. Saya perlukan jawapan ini untuk selesaikan soalan C. Okey, soalan C. Sebab itu saya kena buat B dulu. Okey, sekarang kita tengok pula soalan C. Apa kehendak soalan C? Soalan C ialah mencari nilai mencari nilai Z. Tetapi untuk mencari nilai Z, kita perlu gunakan konsep jumlah sudut dalam satu segitiga. Jumlah sudut dalam satu segitiga, jumlah sudut dalam satu segitiga berapa? 180 darjah. Okey, dalam satu segitiga jumlah sudutnya mesti 180 darjah. Tadi Y kita dapat nilainya 80 darjah kan? Okey. Lepas tu kita kena perhatikan ini segitiganya. Okey, kita kena perhatikan yang warna biru ini sebenarnya adalah apa? Jejari. Sebenarnya adalah jejari sebab jejari adalah terbentuk daripada pusat. Tengok kalau pusat saya di O, ini semua adalah jejari. Okey. Garisan yang terbentuk daripada pusat pergi kepada lilitan ini semua adalah jejari. Okey. Jadi yang warna biru ini jejari, yang warna biru di sini juga adalah jejari. Dalam satu bulatan yang sama, jejari dia mesti sama nilai. Mesti sama nilai, sama panjang. Jadi ini adalah segitiga sama kaki. Sama kaki. Kalau saya keluarkan ini Z, sini pun mesti Z. Betul tak? So, kalau saya keluarkan segitiga tersebut, saya akan dapat segitiga sama kaki. Tadi saya dah cari nilai Y-nya ialah 80 darjah.
Z-nya ada di sini, Z-nya juga ada di sini. So dah boleh cari Z ataupun tidak. Boleh kan? Okey, maksudnya Z tambah Z tambah 80 darjah, jumlahnya mesti sama dengan 180 darjah. Okey, ini ialah tambah. Z tambah Z tambah 180 darjah, jumlahnya mesti 180 darjah. Okey, sebabnya dalam satu segitiga, jumlah sudut 180 darjah. Jadi pindahkan 80 darjah ke arah sana, positif jadi negatif. 1Z tambah 1Z, so kita ada 2Z. 2Z, 180 tolak 80, kita akan dapat 100 darjah. So Z sama dengan berapa? Okey, tolong lengkapkan sendiri. Baiklah, sekarang kita tengok soalan 2. Bagaimana kita nak menjawab soalan 2? Raja menunjukkan bulatan yang berpusat di O, diberi panjang lingkup PQ sama dengan QR. Dan ditunjukkan dengan simbol ini. Simbol ini juga menunjukkan dia sama panjang. Okey. POQ yang major, POQ sudut major ialah 360 darjah. Okey, jadi kat sini kita kena gunakan konsep segitiga. Konsep sudut dalam satu bulatan. Okey, untuk mencari nilai X dalam satu bulatan jumlahnya 360 darjah. Kalau saya nak mencari nilai X sahaja, saya gunakan 360 darjah tolak sudut yang telah saya ketahui, iaitu 310 darjah. So sama dengan berapa darjah. Okey, seterusnya kita tengok B ialah Y, nilai Y. Okey, nilai Y. Kita tengok nilai Y tadi kena gunakan konsep yang baru kita pelajari tadi, iaitu segitiga sama kaki. Kenapa dia sama kaki? Sebab dia terbentuk daripada jejari yang sama pada bulatan ini. Okay? Sebab di sini O ke P adalah jejari, O ke Q juga adalah jejari. Bila dia jejari dengan jejari, dia sebenarnya adalah sama panjang. Jadi kalau saya tahu nilai X di sini, saya tahu nilai X, katakan saya keluarkan kalau sini ialah X, X tadi kita dapat 50 darjah lah kan. Okay. Y, kalau ini ialah Y, ini ialah jejari yang sama kalau ini ialah Y, maka kat sini juga adalah Y sebab dia adalah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki, sudut di sini adalah sama besar. Pada kaki dia sama besar. Okey, untuk mencari nilai Y, dalam satu segitiga kita dah tahu. Satu segitiga kita jumlahkan semua sudutnya, nilainya mesti sama dengan 180 darjah. So, selesaikan Y sama dengan berapa. Okey, buat sendiri. Sekarang kita tengok Z. Di mana Z-nya? Okey, di mana Z-nya? Okey, kita lihat Z terletak di sini. Sebelum boleh dapat Z terus, kita perlu tengok baik-baik. Lingkup PQ sama besar dengan lingkup QR. Maka ini sebenarnya, katakan ini sudut yang warna biru ni adalah sama saiz dengan di sini. Dua sudut warna biru ni ialah yang membentuk Z. Okey, so macam mana saya nak tahu nilai Z? Okey, katakan saya wakilkan ini ialah A. Okey, katakan saya wakilkan itu adalah A. So A akan sama dengan, tengok lingkup ni sudut pada pusat
Tadi kita dapat 50 darjah kan? Ini ialah sudut pada lilitan. A ialah sudut pada lilitan. A ialah separuh daripada sudut pada pusat, iaitu 25 darjah. Okey, seterusnya kita tengok. Kalau saya nak cari Z, kita cari tengok Z. Z adalah nilai ini tambah sekali ini. Nilai Z ada di sini. Okey, Z ialah ini tambah ini. Okey, so kalau ini adalah A, nilai A, yang ni adalah nilai A, nilai kat sini berapa? Nilai di sini juga adalah nilai A sebab panjang lingkup yang sama. Kalau panjang lingkupnya adalah sama besar, sudut yang dicangkumi pada pusat ataupun pada lilitan, okay, dia juga adalah sama saiz. Okay, pada lilitan di sini, pada lilitan di sini. Okay, kalau dia pada pusat dengan pusat akan sama saiz. Kalau dia pada lilitan dengan lilitan akan sama saiz. Okay, jadi Z adalah terbentuk daripada 2 kali 25 sebab ada 2A di situ. Okay, Z ada 2A di situ. Okay, tolong lengkapkan sendiri. Baiklah, kita tengok pula soalan nombor 3. Soalan nombor 3 mencari nilai X. Okey, nanti buat sendiri Saya tak senaraikan jalan kerja. Nanti bila buat, tolong buat dengan jalan kerja yang lengkap. Okey, saya cuma berikan tips saja. Okey, X di sini sudut satu bulatan. So untuk mencari nilai X, kita gunakan 360 darjah. Tolak dengan apa? Tolak dengan sudut yang kita tahu di sini. So dapatlah nilai X. Berapa kan? Okey. Langkah kerja yang kedua pula untuk mencari nilai Y. Untuk mencari nilai Y. Kita tengok lengkuk. Saya gunakan warna hijau lah. Kita tengok lengkuk di sini. Lengkuk yang warna hijau ni mencangkumi sudut pada pusat di X. Itu ialah sudut pada pusat. Lengkuk yang sama mencangkumi sudut pada lilitan di Y. Maka nak mencari nilai Y, kita gunakan separuh daripada pusat. Pusat tadi, nilai X ni berapa? Nilai X ni berapa? Tolong gantikan. Okey, sama dengan berapa? Okey, lengkapkan sendiri. Sekarang kita pergi kepada soalan C. 3C. Nak mencari Z. Okey, kalau nak mencari Z, kita kena pula tengok lengkuk meja yang ini pula. Okey, lengkuk yang warna biru lengkuk yang warna biru ni. Lengkuk yang warna biru ni, kalau dia pergi kepada pusat, sudut yang dicangkumi ialah sudut ini. Betul tak? Sudut ini telah pun diberi 250 darjah. Okey. Daripada lengkuk yang warna biru ini, kalau dia pergi kepada lilitan, lengkuk yang warna biru ni lengkuk yang sama, kalau dia membentuk sudut pada lilitan. Tengok sudut yang dibentuk pada lilitan, iaitu Z. Maka Z ini, berapa sudutnya? Z sudut pada lilitan dia mesti separuh daripada pusat dia. Pusat dia tadi berapa? Pusat dia tadi kita dah cek 250. So lengkapkan Z berapa. Okey, Z berapa. Jadi
Itu saja untuk hari ini. So, selamat belajar, jaga kesihatan dan lengkapkan semua tugasan yang telah diberikan hari ini. Terima kasih.